Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudah klik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, kisah seram kita pada kali ini, dia bagi tajuk Memori Bersama Moyang. So, video kali ini sebab dia cerita pasal moyang, pasal ya, orang-orang tua macam tu kan. Biasanya kalau saya cerita tentang orang-orang tua ni, kejap adalah itu tak kena, ini tak kena, itu datang, ini datang. Macam video yang lepas lah. Jadi, saya ambil keputusan untuk kita buka je lah lampu. Saya ni bukannya berani sangat, buat-buat je berani. Jadi kisah ni berlaku masa moyang dia dah berumur 90 tahun. Dan moyang dia pada masa tu pun dah ada penyakit nyanyuk. So moyang dia ni, dia panggil dengan nama gelaran Tok Wan. Jadi dah sedia? Jom kita mula. Okey, sebelum tu kita bagi nama gelaran dia sebagai Mat. Sebenarnya saya tak pasti sama ada dia ni perempuan atau lelaki. Tapi kita andaikanlah dia ni lelaki. Yelah, sebab jarang jugalah kalau ada orang perempuan yang nak temankan Tok Wan dia malam-malam. Bukan tak ada tahu, tapi jarang saya rasa. Jadi macam yang saya kata tadi, Tok Wan dia ni dah umur dalam 90 tahun dah. Dan dia pun dah ada penyakit nyanyuk. Dan Tok Wan dia tinggal dengan nenek dia. Rumah dia orang pula bersebelahan je. Biasanya Tok Wan dia ni cepat sangat lupa dengan apa yang dia dah buat. Dan dia akan tanyakan benda yang sama berulang-ulang kali. Ya kan, orang tua yang nyanyuk memang macam gitulah dia punya perangainya kan. Kadang-kadang tu sampai dia lupa dia dah makan ke belum. Lepas tu dia cakap lah yang orang tak nak bagi dia makan. Ada juga masa-masa tu dia tiba-tiba je menjerit tau. Tak ada sebab. Katanya mungkin dia rasa macam orang dah tak sayang dia lah kot. Bila orang sakit kan, biasanya diorang ni nakkan perhatian. Ada satu malam tu, jam dah menunjukkan pukul 12:30 malam. Kita bagi nama samaran apa dia tadi kelakar juga kan. Kita bagi nama samaran Mat kan tadi kan. Tak apalah, kalau lain tadi maksudnya sekarang ni Mat lah. Dan seterusnya pun Mat lah. Nyanyuk juga ni, nyanyuk ni. Ni tanda-tanda nyanyuk. Jadi Mat tadi pun bangun sebab pintu bilik dia diketuk kan. Lepas tu dia buka pintu biliknya tu, dia tengok abang dia. Dah tu abang dia cakap, kau pergi rumah nenek kat sebelah, temankan nenek dengan Tok Wan. Masa tu Mat tadi macam dah ngantuk betul lah. Dan dia pun macam, dia katanya dengan mata yang separuh tu bukanya sebab mengantuk, dia pun berjalan turun naik tangga. Lepas tu pergi rumah moyang dia. Lagipun tak jauh kan, ada sebelah rumah je pun. Masa tu dia orang bertiga ni, nenek dia dengan Tok Wan dia tadi, dia orang tidur dekat ruang tamu. Masa Mat tadi dia baru je nak terlelap, tiba-tiba dia terdengar pintu rumah moyang dia tu digoncang tau. Digoncang tu dah. Dia pun terkejut lah kan. Mata dia tiba-tiba je macam terbuka luas. Dah tu sebab dia tidur kat tengah-tengah masa tu. So dia pun pandang ke arah nenek dia. Dan nenek dia cakap, tidur je. Tapi macam mana nak tidur kalau tiba-tiba je pintu tu digoncang dengan kuat kan. So dia tak boleh tidur masa tu. Dia pun pandang ke arah Tok Wan dia. Tapi masa tu dia tengok Tok Wan dia dah tak ada dah. Dah hilang dah. Mat tadi pun apa lagi, bangun lah kan. Dia bangun, dia carilah Tok Wan dia kat mana. Rupa-rupanya Tok Wan dia yang ada dekat pintu sana. Dialah yang goncangkan pintu tu dengan kuat gila tadi. Masa tu Mat tadi tengok ke arah pintu. Dan rupa-rupanya selak pintu tu dah tercabut dah. Masa tu terdetik lah dalam hati dia kan, ish, kuat betul Tok Wan dia ni. Dalam masa yang sama juga, dia pandanglah ke arah nenek dia tu. Dan nenek dia sama juga, dia cakap tidur je. Macam, yelah, abaikan orang tua tu nak buat apa. Lepas tu dia suruh cucu dia tu tidur je. Tapi bila dia pandang ke arah Tok Wan dia dah keluar dari rumah dah pun. Jadi Mat tadi pun pergilah kejar Tok Wan dia kan. Lepas tu dia tanya lah Tok Wan dia, Tok Wan nak pergi mana? Tok Wan nya tadi palingkan muka ke arah Mat ni sambil menangis tau. Katanya dia menangis tu macam budak kecil merengek menangis macam tu. Masa tu Tok Wan dia menangis tau. Dan Tok Wan dia cakap apa? Tok Wan nak pergi dah. Anak cucu Tok Wan semua tak sayang Tok Wan. Sambil menangis. Dan sambil dia cakap tu macam agak menjerit tau. Dan Mat tadi pun terus pergi peluk Tok Wan dia. Dan dia cakap, tak, semua orang sayang Tok Wan. Jomlah kita masuk. Dah tu Mat tadi pujuk Tok Wan dia. Lepas tu dia orang masuk dalam rumah. Dah masuk dalam rumah tadi, dia tidurkan Tok Wan-nya. Lepas tu dia pun rebahkan kepala dia lah nak tidur kan. Tapi belum sempat pun lagi dia terlelap, sekali lagi Tok Wan dia kejutkan dia.
Tok Wan cakap dia nak pergi bilik air. Dah tu mak tadi pun papahlah Tok Wan yang ni pergi ke dalam bilik air, dalam bilik makcik dia. Masa dalam bilik makcik dia tu, dia tunggu je lah dekat luar. Tok Wan dia sekarang guna bilik air tu kan. Lepas tu tiba-tiba je dia macam dia terfikir, Tok Wan ni bukan ke dia dah tak larat sangat dah nak berjalan? Macam mana dia boleh bangun? Lepas tu dia goncangkan pintu tu sampai tertanggal selaknya tu. Macam mana dia boleh jadi kuat macam gitu? Sedangkan kalau hari biasa, dia akan duduk je dekat tempat tidur dia sambil-sambil dia baca kitab lah. So macam dia sendiri pun tak tahu daripada mana tenaga yang Tok Wan dia dapat pada malam tu. Jadi lepas Tok Wan dia dah guna tandas tadi, Tok Wan dia mengesok keluar. Dah tu mak tadi papah Tok Wannya keluar daripada bilik dan pergi ke ruang tamu balik. Dalam 10 minit lepas tu, kali lagi Tok Wan dia cakap yang dia nak pergi ke tandas. Tapi kali ni Tok Wan dia bangun sendiri, berjalan sendiri meluru ke arah tandas. Mat pula hanya follow je lah daripada arah belakang. Malam tu je hampir 5 kali juga Tok Wan dia ni ulang alik ke tandas. Dan jarak masanya tu memang tak logik lah. Dalam 5 minit sekali, lebih kurang macam tu lah. Dah kali ke-6 tu Tok Wan dia bangun lagi sekali. Masa tu mat ingatkan yang Tok Wan dia ni nak pergi ke tandas jugalah. Tapi tak, kali ni Tok Wan dia bangun, dah tu pergi ke arah dapur. So sebelah dapur tu juga sebenarnya ada satu bilik mak saudara dia juga. Bilik tu pun kosong, dah lama dah tak pakai. Tok Wan tadi dia masuk ke dalam bilik tu dan dia cakap dia nak tidur kat sini. So jadi mak tadi pun pergi ke ruang tamu balik, pergi ambil selimut, bantal semua, bawa masuk ke dalam bilik tu. Dah lepas mat bentangkan tilam, prepare apa yang patut semua kan. Dan dia pun suruhlah Tok Wan dia ni tidur kat situ. Jadi mat dengan Tok Wan dia tidur ke dalam bilik tu pada malam tu. Katanya keadaan dia orang tidur tu menghala ke arah pintu. Dan pintunya pula dibuka luas-luas. Dan tiba-tiba Tok Wan dia tadi bangun lagi sekali tau. Dia bangun, dia pandang ke arah pintu bilik, lepas tu dia marah-marah. Tok Wan dia cakap macam ni, "Tu, kenapa duk gelak-gelak depan pintu tu? Apalah budak-budak ni tak nak tidur lagi dengan buat muka buruk macam tu. Mentang-mentang lah kita ni orang tua." Dia cakap macam tu tau. Dah Tok Wan dia tadi pun mengadu lah dekat mat ni kan. Dan mat tu pun pandang ke arah pintu. Dah Tok Wan dia ni tegur siapa pula kan. Masa mat pandang ke arah pintu, dia tengok tak ada orang pun dekat situ. Time ni lah bulu roma dia semua mula meremang. Jadi mat tadi pun bagi tahu Tok Wan, tak ada orang pun depan pintu ni Tok Wan. Dah lah, jom kita tidur. Dah nak pukul 3 pagi dah ni. Jadi mat tadi beranikan diri dia bangun, pergi ke arah pintu, lepas tu dia tutup pintu tu. Dah tutup pintu tadi, dia ingatkan Tok Wan dia dah nak tidur lah kan. So dia orang bolehlah tidur dengan aman pada malam tu. Tapi tak, Tok Wan dia asyik pula duk bercerita tau. Bercerita masa dia kecil-kecil dulu. Katanya macam-macam yang Tok Wan dia ceritakan. Tapi dia tak ingat sangat dan dia tak ambil pot sangat lah apa yang Tok Wan dia cerita. Sebab yelah masa tu dia dah terlampau mengantuk sangat. Cuma dia layankan je lah. Yelah orang tua kan. Time Tok Wan dia duduk bercerita, dia anggukkan kepala, tandanya faham. Sampailah satu saat ni Tok Wan dia tanya macam ni tau, "Siapa yang panggil tu?" Tangan macam melambai-lambai ke atas siling. Dah mat tadi pun yang mengantuk tu terus rasa segar kan. Lepas tu dia pun pandang ke arah siling. Dan mat cakap, "Oh, itu sarang laba-laba." Sebenarnya mat ni pun macam nak sedapkan hati je. Dan tiba-tiba mat terdengar ketukan yang sangat kuat daripada pintu bilik tidur. Jadi dia pun bangun kan. Dia bangun, dia pergi buka pintu bilik tu. Dan dia tengok abang dia ada tercegat dekat luar. Dah abang dia pun tanyalah, "Ni kenapa tak tidur lagi ni?" Dan dia jawab, Jagi. Lepas tu abang dia tadi pun keluar daripada bilik tu. Dan dia biarkan pintu bilik tu terbuka luas macam itu je. Jadi katanya Tok Wan dia yang nampak pintu tu buka luas macam itu, dia pun terus meluru keluar daripada bilik tu tau. Jadi mak ni pun tanyalah kan, Tok Wan nak pergi mana? Dan Tok Wan dia cakap dia nak pergi ambil beg baju dia yang warna hitam. Dia cakap dekat dalam tu ada kitab-kitab dia. Jadi mak tadi pun ikutkan je lah, turutkan aja kerenah Tok Wan dia. Katanya beberapa bilik jugalah diorang pergi selongkar semata-mata untuk cari beg hitam milik Tok Wan dia tu. Akhir sekali diorang jumpa juga beg tu tau. Dah tu mak tadi tengok dekat dalam beg tu macam ada beberapa kitab macam itulah. Jadi mak tadi pun pergilah ambil beg tu kan, nak tolong bawa lah ni.
Tapi beg tu berat gila tau. Dah dia angkat beg tadi, dia rasa macam pelik jugalah. Beg ni berat gila. Macam mana atuk dia boleh bawa beg tu daripada bilik yang ke atas sana, bilik yang dekat dengan orang tamu tadi kan, sampai ke bilik yang ke sebelah dapur tempat dia orang tidur tu. Dah sampai balik dekat bilik sebelah dapur tu, Tok Wan dia sibuk duk baca kitab dia tahu. Dan kadang-kadang tu dia tanyalah dengan mak ni sebab mata dia tak berapa nampak. So mak ni pun baca je lah apa yang dia mampu. Sebab katanya kitab tu dia tulis dengan tulisan Jawi yang orang-orang lama tau. Kan tulisan Jawi kan daripada satu era ke satu era ke. Maksudnya dalam 90-an hari tu maksudnya dalam 90-an hari tu tulisan Jawinya lain tau. Dan sekarang ni tulisan Jawinya macam dah agak lain dah dia punya ejaan tu. Saya perasan lah benda tu. Jadi bayangkan kalau tulisan Jawinya tu daripada 80-an lagi, 70-an mungkin, kan lain tu. Tulisan pada kitab-kitab tu semua pun macam tak berapa nak jelas dah. Mungkin ialah kitab yang dah terlalu lama kan. Katanya masa tu mak ni sampai hampir-hampir tertidur. Dan tiba-tiba je dia nampak Tok Wan dia tu dah kemas-kemas tempat tidur dah. Seolah-olah macam, yelah orang baru bangun tidur macam tu. Dah dia pun macam tertanya-tanya lah kan. Dah subuh ke? Dah tu dia tengok jam, rupa-rupanya dah pukul 5 pagi tau. Dah tu Tok Wan dia bangun dan dia pergi dekat bilik yang ada dekat dengan ruang tamu. Jadi mat tadi pun follow je lah dengan bawa beg atuknya, dengan bawa tilam lagi, apa semua bantal dengan selimut semua, angkut semua sekali, pergi ke dalam bilik tu. Dan katanya alhamdulillah lepas tu Tok Wan dia terlelap juga. Tok Wan dia baru tidur dalam pukul 5 pagi dan masa subuh tu Tok Wan dia bangun untuk sembahyang subuh dulu. Dah tu mat pula sampai ke subuh dia tak tidur tau. Katanya pagi tu dia terus balik rumah dia. Dah tu dia sembahyang subuh dan lepas subuh tu dah tak sedar apa dah. Memang tak ingat dunia lah tidur kan. So dia pun ceritakanlah apa yang jadi pada malam tu dekat ibu dia dan juga nenek dia. Nenek dia pun cerita juga. Sebenarnya sebelum-sebelum ni pernah jugalah Tok Wan dia tu macam tak boleh nak tidur. Tak tahulah dia tak boleh nak tidur ataupun dia tak nak tidur ke macam mana kan. Tapi nenek dia perasan yang Tok Wan dia tu bangun tengah-tengah malam. Lepas tu dia duduk bercakap-cakap tau, seolah tengah berborak-borak dengan seseorang. Pernah juga dia bersalam dengan makhluk tu. Dan Tok Wan dia selalu cakap dekat ruang tamu sebelah sana ada seorang perempuan berambut panjang, bermata merah, dan perempuan tu selalu sangat pandang ke arah dia tau. Cuma bagi pendapat mak ni, mungkin itu semua khayalan dia je. Yelah Tok Wannya kan dah tua, lepas tu dia cakap pun selalu merapu. Jadi itulah memori yang dia sharekan antara dia dan juga moyang dia. Walaupun bagi dia sebenarnya agak menyeramkan jugalah. Okay, dia ada cakap dekat sini. Cakap kenangan ni macam satu kenangan yang tak boleh nak dilupakan lah dalam hidup dia. Dah tu, kalau orang yang tak pernah mengalami benda ni, memang mungkin diorang ni macam tak akan percaya lah kan. Tapi bagi saya percaya sebab saya sendiri pun pernah mengalami. Yang mana ada orang terdekat kita tu duduk bercakap-cakap dengan udara. Udara lah kan. Tapi kita tahu sebenarnya dia nampak benda tu. Lepas tu dia tengah bercakap dengan makhluk tu kan. So kita just buat dek. Kita bukannya nampak pun. Okeylah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ini. Saya harap korang sukakan video ini. Dan macam biasa, kalau korang sukakan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.